Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nashkuruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله جهاده وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسلاما كثيرا إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati dan dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati dan dikasihi adik-adik, saudara-saudara, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai, khususnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar kemampuan dengan kefakiran ilmu yang Allah berikan kepada saya, pada diri saya. InsyaAllah pada pagi ini saya cuba menyambung lagi kitab yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni' Abdul Aziz bin Ni'mat yang bertajuk Persiapan Menghadapi Kematian, dalam bab mengapa terpesona dengan kesenangan yang sementara. Terlebih dahulu, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pagi hari yang mulia ini, pada hari Sabtu 23 Oktober, Allah berikan lagi kita peluang kehidupan. Allah berikan lagi peluang kita kehidupan dan kita untuk kita beribadah di atas muka buminya ini, melakukan kewajipan-kewajipan yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah, di samping kita menjalankan tugas-tugas harian kita, kewajipan kita, pekerjaan kita dalam mencari nafkah kehidupan. Di dalam kita bekerja dalam berbagai-bagai bidang untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tugas khalifah ini adalah memakmurkan muka bumi Allah. Dan dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan batas-batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau dalam berbagai bentuk, dalam berbagai bidang, ada dalam pendidikan, ada dalam bidang ketenteraan, ada dalam tadbiran dan sebagainya, macam-macam pekerjaan, pertukangan, pertanian, itu adalah merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah, mentarbiyahkan muka bumi ini,
mentadbir muka bumi, memakmurkan muka bumi. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan manusia sebagai khalifah. Karena semua itu keperluan manusia. Pernah malaikat juga meminta untuk menjadi khalifah, tapi malaikat tidak mempunyai, Allah memberi naluri sifat seperti kita, makan, minum dan sebagainya. Maka kemakmuran muka bumi ini tidaklah dapat dimakmurkan, sebab tidak ada apabila malaikat tidak makan, tidak minum, dia tidak perlulah untuk dalam bidang pertanian dan sebagainya. Karena malaikat ni adalah tugas adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Tugasnya malaikat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah Allah. Tidak makan, tidak minum, dan berbagai-bagai lagi sifat yang Allah berikan kepadanya, semua yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia dunia ini Allah jadikan untuk pentas kehidupan, untuk diuji. Jika dihantarkan malaikat ke muka bumi ini, salah satunya tidak dapat diuji. Siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Kerana malaikat semuanya beriman, taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang tadi diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dunia ini pentas kehidupan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, medan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang menjadi khalaqal mauta wal hayah, yang menjadikan maut, kematian dan kehidupan itu untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai uji untuk nak melihat siapa yang lebih baik amalannya. Ini dunia yang kita akan tinggalkan, yang kita akan cinta bagaimana sekalipun pada dunia ini. Yang kata dunia ini bukan kata bumi tempat kita pijak. Yang kata dunia ini semuanya, termasuk bumi, termasuk anak isteri, termasuk harta, semua itu katakan dunia. Termasuk pangkat kebesaran, itu juga dikatakan dunia. Semua ini akan ditinggalkan apabila sampai waktunya. Sebab itu apabila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala anugerah kepada kita, pangkat, kerjaan, kehidupan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggunakan peluang dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu di tempat yang sebaiknya, supaya ianya menjadi ibadah dan membawa keuntungan kepada kita di hari akhirat, dan bukan membawa kerugian pada diri kita di hari akhirat. Tidak salah dengan harta yang banyak, tetapi jika menggunakan dengan yang betul, dari sumber yang betul, dapat dari sumber yang betul, dan dibelanjakan dengan jalan yang betul. Kalau dapat dari sumber yang tidak betul, kemudian dibelanjakan di tempat yang betul, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dari sumber yang betul, tapi dibelanjakan ke tempat yang tidak betul, maka itu juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pencatat, Raqib dan Atid. Ladaihim Raqibun Atid. Di sisi mereka itu ada Raqib dan Atid.
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tidaklah kamu lafazkan segala apa yang kamu lafazkan itu, segala perkataan kamu itu, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya menyambung lagi kitab almarhum Tuan Guru Datuk Abdul Aziz bin Nikmat, Persiapan Menghadapi Kematian, dalam bab mengapa terpesona dengan kesenangan yang sebentar. Mudah-mudahan Allah rahmati rohnya. Allahumma amin. Perbuatan menghias kubur sudah menjadi suatu budaya dalam masyarakat Melayu, kata Tuan Guru. Cara mereka menghias kubur melambangkan keadaan hidup mereka dahulu, sehingga orang yang melihat kubur begitu mudah mengenalinya, sama ada kubur orang miskin atau kubur orang yang berada. Kerana di sana ada kubur orang-orang ternama, kubur-kubur pahlawan, kubur-kubur orang yang dihormati, yang terkenal, dan berbagai lagi. Tuan Guru memulakan bab ini, bab mengapa terpesona dengan kesenangan dunia yang sementara ini. Dia menceritakan bahawa perbuatan menghias kubur ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu. Sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita. Daripada kita melihat keadaan kubur itu, sudah kita tahu budaya kedudukan kubur itu. Apabila kita memerhatikan keadaan kubur itu, kita sudah dapat mengenali walaupun tidak 100%, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengenali kubur itu kubur orang yang berada ataupun tidak. Karena daripada hiasan kubur itu, dia berbeza. Kubur orang yang berada, kubur orang yang ternama biasanya dihiasi dengan indah, berbanding dengan kubur-kubur yang fakir, miskin, yang tidak berada. Kita dapat mengenali hanya batu nisan yang ada, hanya batu nisan, kemudian tidak ada hiasan-hiasan dengan pagar-pagar atau tembok-tembok dan berbagai hiasan lagi. Itu nak menunjukkan bahawa keadaan seorang itu dalam masa hidupnya adalah merupakan orang yang senang. Orang yang senang. Dia kuburnya dihiasi dengan indah, dengan elok, menunjukkan bahawa masa hidupnya dia merupakan seorang yang senang, dan mungkin dia orang yang ternama. Kubur si miskin hanya tanah biasa dan dua nisan kayu atau batu biasa. Tuan Guru mengatakan bahawa kubur si miskin hanya yang ada 2 batang kayu sebagai batu nisan, ataupun batu biasa, batu nisan biasa. Kadang-kadang tidak tertulis nama pun, batu biasa. Tetapi kubur-kubur orang ternama dan berada dihias begitu rupa, sehingga kadang-kadang menelan belanja beribu-ribu ringgit nak hiasi pagar tembok. Mereka mendirikan binaan. Mereka mendirikan binaan yang bermacam-macam bentuk dan diperbuat dari binaan yang mewah, kata Tuan Guru. Kadang-kadang dari batu makmar. Ini ataupun menggunakan sebahagian dari harta pusaka. Tuan
Guru kata kadang-kadang diambilkan untuk menghiasi kubur yang makan belanja yang begitu banyak dari harta pusaka si mati. Ini berlaku dalam masyarakat, kata Tuan Guru. Apakah yang mendorong mereka melakukan usaha yang tersebut? Apakah yang boleh mendorongkan mereka melakukan perbuatan yang tersebut? Seolah-olahnya hendak mengekalkan keagungan dan ketinggian taraf. Adakah kerana mereka ingin mengekalkan keagungan dan ketinggian taraf seperti mana mereka hidup dahulu? Walaupun mereka telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Tapi walaupun mereka meninggal, mereka masih nak menunjukkan tentang ketinggian taraf mereka. Adakah itu yang Tuan Guru tanya? Seolah-olah hendak mengekal keagungan seperti mana mereka di dunia dahulu semasa hidup. Ingin menonjol pangkat kebesaran dan kedudukan yang disandang semasa hayat mereka. Setelah itu dihiasi kubur mereka seperti itu. Orang tahu bahawa oh ini kubur orang-orang ternama. Dari jauh orang nampak oh ini kubur-kubur orang yang terkenal semasa hidup. Sebenarnya ia tidak lebih daripada pembaziran yang tidak berfaedah. Dari hiasan yang beribu-ribu, mungkin sampai ada yang lebih daripada beribu, 1,000, 2, 3,000, berpuluh ribu mungkin. Tidak mustahil. Hanya pembaziran. Dan yang diukir-ukir, ditulis-tulis dengan berbagai-bagai ayat, sedikit pun tidak dapat menolong meringankan beban azab yang ditanggung oleh mayat yang sedang bersemadi di dalamnya. Dengan hiasan, dengan binaan di atas kubur itu, sedikit pun tidak menolong ahli kubur. Beban azab ahli kubur yang berada di dalam kubur itu yang sedang bersemadi di dalamnya, ataupun mengangkat darjat yang lebih tinggi di sisi Allah. Kalau dia seorang yang baik, si mati itu seorang yang baik, dengan hiasan kubur yang mewah itu tidak mengangkat darjatnya di sisi Allah. Itu juga dengan dengan hiasan kuburnya yang begitu indah, jika dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangkan azab dengan sebab hiasan tadi. Dia tidak ada kena mengena hiasan kubur di atas kubur itu dengan kematian si mati itu. Karena yang membantu si ahli kubur itu adalah amalan yang dilakukan ketika mana ia hidup, yang dibawa bekal yang dibawa olehnya, serta seperti yang kita tahu bahawa amalan yang dibawa olehnya, ilmu yang manfaat yang ditinggalkan olehnya, yang amalkan oleh orang-orang yang hidup dengan ilmu yang dicurahkan, kemudian dengan doa anak yang soleh dan sedekah jariah yang dia lakukan. Itu yang dibawanya. Bukannya dengan hiasan kubur. Dia ada kaitan. Boleh mengangkat darjatnya di sisi Allah, ataupun mengurangkan azab di dalam kubur. Islam mengatur cara yang mudah untuk mengkuburkan jenazah. Islam ini agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Al-Islamu yusrun wa la yusrun alaih. Islam itu mudah dan tidak ada agama yang lebih mudah daripada Islam. Islam mudah. Dalam apa cara sebuah pun mudah. Allah tak membebankan, tapi
lakukan perbuatan itu. Allah suruh lakukan segala amalan yang diwajibkan itu. Tapi Allah tidak memayahkan, tidak membebankan. Lagi sembahyangnya, pakailah pakaian yang lama pun, asalkan bersih, suci. Nak sembahyang, di mana-mana pun, jika kita pergi tak jumpa masjid, di mana bumi kita pijak, di situ boleh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan bumi itu bersih. Tak ada sejadah, tikar, dan berbagai-bagai lapis-lapis untuk kita nak sujud itu gunakan. Bahkan bumi itu sendiri pun boleh kita sujud. Jika tak lapis pun, jika bumi itu bersih, boleh kita sujud. Kita yakin dah tak ada benda daripada kita. Mudah. Air tiada ada, dicari air tiada ada, boleh kita tayamum. Ini nak menunjukkan bahawa Islam ini satu agama yang mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang tak boleh berdiri, tak mampu nak berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Mana Islam ini satu agama yang Allah ra'i, Allah aturkan. Allah kesian pada hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu itu pada hamba-Nya kecuali sekadar kemampuannya. Buat sekadar kemampuan, kena buat yang wajib. Tapi sekadar kemampuan, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran, dia tidak boleh membaca Al-Quran, belum lagi memahami, belum lagi mengenal Al-Quran, baru nak belajar. Tak salah, dia dengar orang baca zikir-zikir. Bukan Allah paksa bahawa mesti kamu boleh pada hari ini, mesti kamu boleh pada tahun ini. Tidak. Baca sekadar kemampuan, belajar pelan-pelan. Tapi kita mesti lakukanlah. Tapi Allah tidak memaksa sampai mesti kamu boleh, umur kamu 4 tahun mesti boleh baca Quran. Allah tak tetapkan. Yang mesti yang Allah kehendaknya boleh baca Quran. Lagi daripada umur itu terletak pada kita kesungguhan. Bagi kita orang Islam, Quran ini sebagai imam kita, panduan kita. Dari kecil lah kita sepatutnya kita boleh. Dari sekolah lagi kita dah diajar oleh ustaz-ustaz. Balik di rumah lagi kita belajar pada guru-guru yang lain. Kita duduk sendiri pun kita baca Quran. Ada malam-malam tertentu kita baca surah-surah tertentu. Maka memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Allah ringankan, tidak membebankan kita, tidak menghadkan masa. Mesti kamu boleh pada umur ini. Tapi jangan kita lalai sampai bila Allah bagi kita mudah. Bila dikatakan Islam itu mudah, kita lalai pula. Ini tidak mau. Lalai, tangguh sampai hari kematian hampir dengan ajal masih lagi tidak boleh baca Quran. Ini satu yang kita menzalimi diri kita. Tak boleh membaca Quran, itu satu perkara yang menzalimi diri kita dan boleh membawa di hari akhirat kita kesukaran nak menjawab soalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, kita mengatakan Allah Tuhan kita, kita mengatakan Rasul Tuhan kita,
Tetapi Al-Quran tidak kita baca, dapat kita baca sepanjang umur 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Tapi Quran tidak dapat kita baca. Sedangkan kalam Allah, sedangkan itu peninggalan pusaka Rasulullah, masih lagi kita tidak dapat membaca. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masa yang aku bagi itu tidak cukupkah, kata Allah? Aku berikan kepada kamu umur 60, 70 tahun, masih lagi tidak dapat membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Sedangkan kamu mampu membaca perkara-perkara, buku-buku yang lain. Sedangkan kamu dapat membaca novel-novel. Sedangkan kamu dapat membaca akhbar-akhbar. Sedangkan kamu dapat mengarang makalah-makalah. Tapi kenapa Al-Quran kamu tidak boleh? Kita mesti akan terkaku, tak dapat menjawab soalan itu. Dan apabila malaikat di dalam kubur bertanya, ma imamuka? Siapa imam kamu? Al-Quranu imami. Adakah kita mampu menjawab Quran itu imamku? Imam ini sebagai ikutanku, imam. Macam kita semayang tu, kita ikut imam lah. Dia sujud, kita sujud. Dia rokok, kita rokok. Dia bagi salam, kita bagi salam. Itu ikut imam. Quran itu imam, manusia imam bagi orang Islam. Tapi kita tidak boleh membaca imam kita itu, panduan yang Allah tinggalkan itu. Macam mana kita nak mengatakan dia imam kita, sedangkan kita tak boleh membacanya? Sedangkan Allah bagi kepada kita akal fikiran, Allah bagi kita kemampuan untuk kita membacanya. Tapi kita tidak ambil indah akan itu. Sebab itu peluang kehidupan yang masih ada ini, belajarlah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Walau sekali khatam. Walaupun seumur hidup sekali khatam. Bacalah Al-Quran supaya besok di akhirat dia boleh membantu kita. Dia boleh berhujah bahawa dia, si fulan ini telah membacaku, telah habis membacaku, telah khatam, telah habis, selesai membacaku. Jangan Quran nanti menempelak kita bahawa dia dahulu tidak pernah membacaku, beramal satu benda yang lain pula. Itu membaca, bukan beramal dengan apa isi kandungan Al-Quran. Disebut dalam hadis, di akhir zaman besok, di akhir zaman nanti. Dan sekarang kita berada di akhir zaman. Kita sekarang ini berada di akhir zaman. Jadi katakan akhir zaman ini ialah kelahiran, dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di akhir zaman. Sebab tidak ada lagi Nabi yang perlu ditunggu. Yang ada selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kiamat. Nabi beritahu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil. Nabi beritahu 1400 tahun. 1400 tahun lebih Nabi beritahu tanda-tanda kiamat ini. Tanda-tanda kecilnya, tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda kecil ini banyak sudah. Lelaki melebihi perempuan, maksiat rata-rata, ibu yang melahirkan anak, kemudian anak itu menjadikan ibunya sebagai orang gaji, seolah-olah dia seperti orang gaji. Orang membuat maksiat, berzina, tidak lagi rasa malu. Arak merata-rata, arak diminum, dijual merata-rata. Semua ini tanda-tanda yang Rasulullah bagi tahu, dan banyak lagi tanda-tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Sedangkan Rasulullah tidak alami zaman itu, cuma Rasulullah bagi tahu tanda, dan tanda itu tidak ada berlaku di zaman Rasulullah, tapi berlaku sekarang. Makna benarnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu itu. Arak dijual rata-rata, berzina berlaku dan tidak rasa malu pada orang, tidak berlaku di zaman Rasulullah.
Tapi Rasulullah mengatakan demikian, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini kata-katanya adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan seorang ahli firasat. Dia bukan seorang yang dapat meneka masa depan. Bukan. Dia bukan tukang tilik dapat tahu masa depan. Segala apa yang diperkatakan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap sesuatu itu dengan hawa nafsunya, kecuali apa yang dia cakap itu merupakan wahyu yang disampaikan kepadanya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, Islam mudah. Islam mengatur cara yang mudah untuk mengkuburkan jenazah, kerana kejadian manusia itu daripada tanah. Tuan Guru kata, memang kita daripada tanah. Kullukum min Adam, setiap kamu daripada Adam, Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu daripada tanah. Setelah mati dipulangkan juga ke tanah. Kita daripada tanah akan kembali kepada tanah. Sebab isu asal kejadian kita, asal kejadian manusia, asal kejadian Adam alaihi salam. Bila kita meninggal, ke tanah juga kita pergi. Dalam hal ini Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik dan juga kebanyakan ulama mengharamkan perbuatan membina pusara dengan batu atau semen. Bab binaan atas kubur, Imam Malik mengharamkan dengan semen kan, dengan batu bata kan, kita buat binaan. Kerana pertamanya perbuatan itu boleh menghalang pihak lain menggunakan tanah wakaf, yang terdapat binaan di atasnya. Salah satu sebab Imam Malik mengatakan bahawa dengan kita membuat binaan itu, batu itu, yang konkret itu, dia menghalang orang lain daripada menggunakan tanah itu untuk nak mengkebumikan jenazah orang yang lain pula. Dia makan dia makan ruang. Sebab tanah itu tanah wakaf. Bila tanah wakaf menjadi milik pada semua orang, bukan jadi milik peribadi kita. Bila kita membuat binaan, pada satu hari mungkin kubur itu dah banyak, orang nak guna tepi gitu tak boleh dah. Seolah kita menjadikan tanah itu milik kita, macam kita buat rumah. Tak boleh. Cukup dengan kita letakkan batu nisan, dan tak salah jika kita aturkan bata-bata yang boleh diubah. Kadang dia buat setengah kubur, diletakkan bata, disusun bata, tapi tak konkret. Dia letak susun bata bagi sempadan, tak ada juga ni, tak ada juga makan ruang. Tapi jika nak diubah boleh buka bata dibuang. Jika orang lain nak dikumikan di sebelah itu, boleh buka bata tu. Tak salah itu. Ini dikonkretkan. Sedangkan tanah itu tanah wakaf. Imam Malik tidak membenarkan. Imam Malik dalam mazhab Maliki mengharamkan perbuatan tersebut. Keduanya, perbuatan membina pusara dengan semen atau ramar itu hanya untuk bermegah-megah. Imam Malik nak menunjukkan kemegahan, padahal dengan batu nisan itu sudah cukup.
Nak menunjukkan bahawa kita kenal kubur mereka. Sebab bila meninggal tidak perlu lagi ada kemegahan, kata Tuan Guru. Kita mendoakan mereka, kita menjaga pusara mereka dengan baik. Bukan menghiaskan kubur-kubur mereka itu dengan bentuk-bentuk, dengan binaan-binaan. Bagi nak mempamerkan bahawa si mati ini orang yang ternama, berpangkat dan jutawan, dihiaskan kubur itu. Tuan Guru kata tidak membantu mereka yang berada di dalam kubur itu. Sama ada mengangkat darjatnya. Jika dia baik, Allah mengangkat darjatnya dengan sebab hiasan kubur itu. Tidak. Allah mengangkat darjat ahli kubur itu ialah dengan amalan kebaikan masa dia hidup. Dan dengan yang saya sebutkan lagi, dengan doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang manfaat yang ditinggalkan, yang diamalkan oleh orang-orang yang hidup. Bukan dengan hiasan-hiasan ini. Dan tidak juga membantu untuk mengurangkan azab jika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Padahal pangkat dan kekayaan seseorang tidak bernilai di sisi Allah kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Pangkat dan kebesaran tidak dinilai di sisi Allah kecuali yang dinilai di sisi Allah adalah takwa. Sebab itu bagi orang yang pangkat, sama ada dia hidup, sama ada dia mati, di sisi Allah tidak ada nilai kecuali dia berpangkat dengan diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai jawatan yang tinggi. Di samping jawatan yang tinggi, dia ada takwa kepada Allah. Itu Allah pandang. Dia seorang yang kaya, tapi dengan kekayaannya juga dia ada sifat takwa kepada Allah. Allah pandang. Tapi jika dia hanya ada jawatan yang tinggi tapi tidak ada takwa kepada Allah, dia mempunyai kekayaan yang banyak tapi dia tidak ada takwa kepada Allah, Allah tidak pandang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah mengatakan bahawa Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak memandang, suwarikum wa amwalikum, rupa kamu dan juga harta kamu. Rupa kamu yang cantik, kulit kamu yang putih, Allah tidak pandang. La yanzuru, Allah tak pandang. Sebab dia yang menjadikannya. Kenapa Allah tak pandang? Sebab dia yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Bentuk rupa kita seperti ini, rupa orang seperti itu, Allah yang menjadikan. Sebab itu tidak boleh ada penghinaan kepada rupa bentuk manusia. Bahkan jika dia cacat sekalipun, tidak boleh kita merendah-rendahkan dia, kerana Allah yang menjadikan. Allah menjadikan. Allah menjadikan manusia berbagai bentuk. Ada yang lahir istimewa. Allah menjadikan sebagai ujian kehidupan, ujian pada ahli keluarga. Bagi mereka yang lahir seperti itu, ada hikmah sendiri. Di akhirat besok, mereka tidak lagi jadi istimewa seperti mana di dunia ini. Mereka tidak cacat lagi seperti mana di dunia ini. Bahkan beban kepada mereka tidak seperti mana beban yang ditanggung oleh kita yang sempurna. Bagi mereka istimewa dan sebagainya, cacat sebagainya, beban mereka tidak seperti kita yang sempurna ini. Bagi kita yang sempurna ini, beban Allah berbani dengan taklif. Bagi mereka, perkara yang mereka tidak mampu lakukan, Allah maafkan. Sebab dengan sifat yang istimewa yang ada pada mereka, kanak-kanak istimewa yang ada pada mereka, ada hikmah. Tapi dalam menguji kesabaran ahli keluarga itu, mendidik mereka, semua itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan apa yang Allah berikan, semua ada hikmah. Dengan jagaan kita kepada mereka dengan baik, ahli keluarga menjaga mereka dengan baik,
mendidik dengan sabar, dengan tadat, dengan tingkah laku mereka, dengan tabiat, dengan sifat mereka. Moga-moga di akhirat nanti mereka akan membantu kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran kita menjaga mereka, mendidik mereka. Di akhirat besok, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi saham pada kita kebaikan kita menjaga mereka, sabar kita menjaga mereka, mendidik mereka, terutama ibu bapa. Karena bukan senang untuk menjaga anak-anak istimewa dan cacat ini. Mereka sama dengan kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu. Sebab itu jangan kita memandang dengan pandangan yang tidak baik disebabkan oleh sifat istimewa yang ada pada mereka. Sepatutnya kita membantu kita yang Allah lahirkan sempurna ini, membantu mereka sekadar yang mampu, yang boleh kita bantu dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pandang kepada Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, dengan rupa paras kamu Allah tidak pandang. Wa amwalikum, harta kamu Allah tidak pandang. Nabi beritahu, walakin Allah, akan tetapi Allah pandang qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Hati ya Allah pandang, amal ya Allah pandang. Jika harta, jika rupa ada, harta ada, tapi diiringi dengan amal yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu semua yang membawa kebaikan kepada seseorang itu. Allah telah menunjukkan kepada kita manusia-manusia yang Allah lahirkan sebelum kita ini. Bahkan mereka itu kalangan Nabi lagi. Kalau kita kata dengan kecantikan seseorang itu kita sombong, dengan kecantikan kita itu kita bangga, dengan kecantikan itu kita hendak melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan. Allah lahirkan contoh seorang yang paling cantik dibandingkan dengan manusia pada hari ini. Nabi lagi, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang cantik. Sehingga wanita yang memandangnya sedang menghiris, dikatakan sedang menghiris bawang, buah atau bawang. Apabila Nabi Yusuf lintas di hadapan mereka, terhiris tangan kerana terpegun dengan rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Terhiris tangan. Pisau itu terkena tangan sebab mata mereka mati. Mereka kata ini adalah malaikat, ni bukan manusia. Sebab itulah Zulaikha, isteri seorang pembesar di Mesir, mengajaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, mengajaknya berzina, kerana ia tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak menggunakan kesempatan kecantikan yang Allah berikan kepadanya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Bahkan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Bahkan dia sanggup dipenjarakan, dia sanggup masuk penjara lagi daripada melakukan maksiat, walaupun isteri pembesar itu mengugutnya bermacam-macam. Dia kata, aku sanggup masuk penjara daripada melakukan perbuatan jahat
perbuatan yang mungkar. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Yusuf mengatakan bahawa penjara itu lebih baik kepadaku daripada apa yang mereka ajak. Apa yang mereka seru untuk nak mengajak aku melakukan perbuatan yang jahat itu, penjara itu lebih baik kepadaku. Mana dia sanggup duduk dalam penjara, sanggup dipenjarakan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini sifat Nabi Yusuf AS. Allah lahirkan manusia contoh. Kekayaan. Jika kita kaya, jika tidak kaya yang kita kata dengan kaya itu kita lalai, dengan sebab kekayaan itu kita lupa daratan, tidak dibekalkan dengan keimanan. Allah lahirkan manusia sebelum kita ini, manusia yang kaya, bahkan Nabi lagi. Dia ada keimanan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah. Bahkan bukan sahaja kekayaannya itu segala haiwan-haiwan, dia boleh mengarahkan segala haiwan, segala jin. Angin, dia boleh memerintahkan angin membawanya ke mana sahaja. Dia boleh mengarahkan jin-jin yang ada itu untuk membina istananya. Dia boleh mengarahkan. Dia boleh pergi ke sana ke sini dengan angin membawanya. Itu Nabi Sulaiman. Walaupun begitu sekali Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, tapi imannya ada. Dia tetap pesona, dia tidak tergoda dengan kekayaannya itu. Hadza min fadli rabbi. Dia mengatakan ini semua adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan fadli, kelebihan Tuhanku. Semua ini kurniaan Tuhanku yang Allah berikan kepadaku, untuk aku bersyukur. Ashkur atau akfur. Sama ada aku nak bersyukur ataupun aku kufur. Satu ujian. Ya Allah berikan kepada ni kelebihan, hadza fadli min rabbi. Allah nak ujikan aku kelebihan yang Allah bagi ini, sama ada aku termasuk di kalangan yang bersyukur ataupun yang kufur. Begitu bagi kita yang Allah berikan harta, kita kena ingat kisah-kisah ini untuk jadikan teladan dalam kehidupan kita, agar kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Allah tidak larang kekayaan, sebab Nabi kaya, ada Nabi yang kaya, bahkan sahabat-sahabat pun ada yang kaya. Ramai sahabat-sahabat yang kaya, tapi mereka di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan kekayaan mereka itu, mereka menderma dan sebagainya. Mereka tidak melakukan dengan kekayaan itu, mereka bangga diri dan sebagainya. Ramai sahabat-sahabat yang kaya. Nabi-nabi Allah berikan kekayaan. Nak menunjukkan contoh, ada Nabi yang suaranya dikatakan merdu. Jika kerana suara kita merdu, menyanyi merdu, sehingga kita lalai bahawa kita bangga dengan suara kita yang kita kata merdu. Allah lahirkan manusia yang suaranya merdu, sehingga ketika dia membaca kitab Zabur, burung terbang pun boleh terhenti mendengar suara yang membaca itu. Burung terbang boleh berhenti. Itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, bila dia membaca kitab, kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya, Nabi Daud, burung yang terbang itu boleh berhenti kerana merdunya suara Nabi Daud. Tak tahulah, Masya Allah, macam mana
merdunya sehingga burung pun boleh berhenti. Ini disebutkan oleh sirah, oleh kisah-kisah sejarah, kisah-kisah Nabi. Ini yang menunjukkan bahawa kenapa kita dengan kekayaan kita nak bangga, sedangkan Allah telah bagi contoh kepada kita, manusia-manusia yang lahir sebelum kita ini, Allah berikan juga yang sama. Tapi mereka tidak pernah membanggakan diri mereka. Itu sebagai contoh teladan. Segala kisah-kisah yang berlaku kepada mereka itu adalah untuk menjadi i'tibar bagi kita, li ulil albab, bagi orang yang mahu berfikir. Segala kisah yang berlaku dahulu Allah telah gambarkan. Apa yang nak berlaku sekarang ini dahulu telah berlaku. Dulu telah berlaku. Kekayaannya, kebesarannya, kepangkatnya Allah bagilah dulu pada orang-orang yang terdahulu. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran untuk kita, supaya kita tak terlalai jika Allah kurniakan segala apa yang mereka dapat dahulu, pangkat kebesaran dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya, kecantikan dan sebagainya. Jangan kita terlalai, sebab Allah dah beritahu dalam Quran. Sebab apa yang kamu alami itu dulu telah berlaku lebih lagi. Dan mereka tidak pernah lalai kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Masa untuk berbangga dengan kemegahan dan keagungan sudah berakhir. Tuan Guru menulis lagi, merakamkan lagi, masa untuk berbangga dengan kemegahan dan keagungan sudah berakhir apabila jasad sudah ditanam di talan bumi. Masa untuk kita berbangga dengan kemegahan dan keagungan sudah berakhir. Sudah berakhir apabila jasad kita telah ditelan oleh bumi. Segala kemegahan di atas pusara tiada kaitan langsung dengan penghuni kubur tadi, kata Tuan Guru. Karena keduanya sudah berada di alam yang berbeza. Kadang alamnya sudah berbeza. Batu nisannya, hiasannya itu di atas dunia, di dunia. Sedangkan dia berada bukan lagi di dunia, dia sudah berada di alam barzakh, dua alam yang berbeza. Segala yang kita lakukan di atas kuburnya itu tidak ada kaitan dengan alam barzakh. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Setengah orang masih cuba hendak menunjukkan kemegahannya terhadap orang-orang miskin dan fakir walaupun dia sudah mati. Tuan Guru menambahkan lagi dalam tulisannya, setengah orang masih cuba hendak menunjukkan kemegahannya terhadap orang-orang miskin dan fakir walaupun dia sudah mati. Padahal jika kubur orang-orang ternama atau orang hartawan dan jutawan itu dibongkar semula dan dilihat keadaan mayat di dalamnya, nescaya tidak sesiapa pun dapat membezakan antara mayat orang kaya dengan orang miskin. Tuan Guru menambahkan kata-katanya amat bermakna, amat menyentuh hati bagi kita yang hidup. Setengah orang masih lagi nak menunjukkan kekayaannya masa dia hidup itu walaupun dia sudah meninggal, dengan ahli keluarganya melakukan hiasan di atas kuburnya dan membuat binaan di atas kuburnya, berbanding dengan orang-orang yang susah. Nak membezakan antara orang yang susah, kita dapat melihat, kita pergi ke kubur, kadang-kadang kita tahu orang ini biasa saja kubur dia, jangan cukup dengan batu saja. Ada lagi yang dibuat berbeza dengan yang tulisan saja, ada di sebelahnya dengan binaan-binaan. Di situ sudah dapat kita menggambarkan bahawa yang buat binaan-binaan dengan batu-batu makmat contohnya, mereka ini orang yang berada, walaupun sudah meninggal, masih lagi nak menunjukkan taraf kedudukan itu bagi orang yang hidup melihat.
bahawa si mati ini, mungkin dulu masa dia hidup jadi kalangan orang yang ternama, berbanding dengan yang kubur sebelah ini mungkin orang biasa, miskin. Padahal kata Tuan Guru, jika dibongkarkan kubur itu, sama ada orang itu kuburnya dibuat binaan, kubur orang ternama, kubur orang kaya, kubur orang berpangkat, dibongkarkan kubur itu, jika dapat dibongkarkan kubur itu, kubur si kaya itu, dan dibongkar juga kubur si miskin ini, sama. Bahkan tak dapat kita nak beza yang mana satu, jika diletakkan tak dapat nak dibezakan mana satu kubur si kaya si miskin. Semacam mayat di dalam itu semacam. Kala ada beza di antara kubur si miskin dengan si kubur yang dibuat binaan ini, tidak ada beza. Bagi orang yang melihat, tidak ada beza, semacam. Bahkan bagi orang yang baru nak pergi tengok, tak kenal pun yang mana satu mayat, yang kubur ini dengan kubur ini, tidak ada beza, semacam. Mereka sama saja, dibalut dengan kain putih. Walaupun kain kapan orang kaya dari jenis yang mahal, Tuan Guru menyatakan, dan orang miskin hanya dari kain belacu yang murah, kain putih yang murah. Namun kain-kain itu sama saja, sama ada kain putih yang mahal dengan kain belacu yang murah, membeluti tubuh mereka, dikapankan tubuh mereka, sama saja, berlumur dengan nanah dan air danur dan daging mayat yang reput. Sama saja ada. Mayat dalam kubur itu sama saja, dibaluti dengan lumpur, air danur dari daging mayat yang reput. Ni ahli kubur ni, pegali-pegali kubur ni tahulah. Mereka boleh jumpa macam-macam. Dia jumpa macam-macam, tapi dia tak cerita lah. Cuma kadang-kadang bila kita pergi sembang dengan ahli kubur pasal dia apa nama gali kubur tu, pernah juga lah tengok kadang-kadang gali kubur, terkena kubur orang, batu tanda tu dah hilang, tapi ada kubur orang hak lama dulu, reput dah, yang ada tengkorak, ada air lagi. Mana itulah manusia. Itulah manusia. Kehidupan manusia dalam kubur tidak ada beza. Berlumut dengan danah dan air danur dari daging yang reput. Justru itu di dalam kapan itu tiada bezanya antara mayat orang jahil dengan mayat orang alim. Tidak ada beza. Sama saja mayat orang kaya dengan mayat orang miskin, semuanya sedang reput di mamah bumi. Sifat manusia, kullu man 'alaiha fan. Setiap kamu itu, kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu itu fan, binasa. Kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali yang kekal zat Allah. Kalau manusia ini binasa, sifat dia binasa bila dia meninggal. Kecuali orang-orang yang tertentu yang Allah berikan dia sesuatu kelebihan, ada yang tak reput, ada. Tapi secara umumnya binasa. Yang hanya adalah tulang, rangka, air danur, air daging-daging yang reput. Bahkan keranda kita itu sendiri pun dah reput. Keranda kita sendiri pun dah reput. Dipenuhi kadang-kadang dengan air. Dengan air dalam keranda itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kesemuanya sedang reput di muka bumi. Semasa hidup di dunia dulu, orang-orang ternama dan para hartawan atau jutawan boleh berbangga kerana mereka memiliki pangkat kedudukan atau perusahaan yang menghasilkan keuntungan berpuluh juta. Sedangkan orang miskin duduk di pondok yang kita kata pondok yang usang, dan kehidupan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi apabila mereka mati, tiada bezanya antara miskin yang mati kerana di tangan mereka sama-sama kosong, tiada sebutir harta yang tergenggam. Semasa hidup orang kaya yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Tuan Guru menyebutkan orang kaya yang tak ingat kepada Allah. Jika kaya yang ingat kepada Allah tak termasuk. Orang kaya yang bersyukur kepada Allah tak termasuk. Orang yang berpangkat ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah tidak termasuk dalam bicara ini. Ini orang yang kaya dengan berpangkat, dengan ada kedudukan yang sombong dengan pangkatnya. Ini dimaksud oleh Tuan Guru. Tuan Guru mengatakan bahawa semasa hidup dahulu, orang kaya yang bangga dengan kekayaannya, dengan ada syarikat-syarikat perusahaannya, dengan ada kaki tangan berpuluh-puluh, beratus-ratus orang yang bekerja di bawahnya, menghasilkan keuntungan yang berjuta-juta. Sedangkan orang miskin yang duduk di pondok yang usang, yang kais pagi makan pagi. Tapi apabila mereka kedua orang ini mati, si kaya dengan si miskin ini mati, sama saja. Di tangan mereka sama-sama kosong. Mereka tidak ada membawa sebutir harta pun yang tergenggam. Sama ada si miskin, dia tidak membawa 1 sen pun di genggaman mereka. Boleh dia miskin, dia membawa 5 sen, 10 sen, tidak ada. Si kaya, dia membawa emas di tangannya, di genggamnya, tidak ada. Dia pergi dengan tangan masing-masing kosong. Sama. Si miskin dan si kaya sama-sama kosong tangan mereka. Tidak ada apa di tangan mereka di dalam kubur. Tidak ada beza. Sama seperti kelahiran. Kelahiran manusia, bayi lahir ke dunia, si miskin dan si kaya. Sama ada dia seorang yang keluarga si kaya, keluarga si miskin, keluarga kedudukan, keluarga orang yang berpangkat. Dia lahir dari zuriat keturunan mereka itu, sama-sama kaya miskin akan digenggam, tangan mereka akan menggenggam. Bayi tadi akan menggenggam sambil menangis. Semacam kedudukan, lahirnya semacam, matinya semacam. Tapi dalam kehidupan ini ada corak yang berbeza. Allah beri kedudukan yang berbeza di antara seseorang dengan seseorang, dengan ilmu, dengan usaha dan sebagainya. Tapi dengan ilmu dan usaha itu bukanlah menghalang seseorang itu untuk berbangga, menghalang seseorang itu untuk menunjukkan kesombongan pada orang lain. Ini Allah larang. Bekerjalah kamu, berjawatanlah kamu, kayalah kamu. Allah tidak larang. Tapi gunakan kekayaan itu untuk kau bersyukur kepada Allah dan membantu pada mereka-mereka yang memerlukan. Ini Allah sayang. Ini orang kaya yang Allah berikan kelebihan. Di dunia dia duduk dalam keadaan yang baik, di akhirat dia duduk dalam keadaan yang baik. Di dunia dia duduk dalam keadaan yang hasanah, kebaikan. Di akhirat pun duduk dalam keadaan kebaikan. Dunia dia senang, akhirat dia senang. Ada orang yang di akhirat dia senang, di dunia dia susah, di akhirat dia senang. Ada orang yang di dunia dia senang, di akhirat dia susah. Ada orang yang di dunia dia susah, di akhirat dia susah.
ada. Semua ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Harta yang terkumpul begitu banyak, kesemuanya ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan, yang semasa hidupnya dia berbangga, akan ditinggalkan dan akan menjadi warisan, menjadi dibahagi-bahagikan oleh warisnya. Tiada satu pun yang berserta dengannya dalam kubur. Harta yang dicarinya dan dengan sampai meninggalkan kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan kepadanya, dengan tidak mengira halal dan haram, harta itu semuanya ditinggalkan dan dipusakai, akan diambil alih oleh anak-anaknya, yang dia sendiri tidak bawa satu pun apapun harta itu, kecuali yang dibawa ialah kain putih, kain putih, kain kapan, itu saja yang dibawanya. Daripada hasil usaha dicarinya begitu juta itu, hanya kain putih saja yang dibawanya. Yang lain semua akan dibahagi-bahagikan kepada orang yang hidup ahli keluarganya. Di dunia mereka dimuliakan karena kedudukannya sebagai orang ternama, berpangkat dan beradab. Malangnya kesemuanya tidak menjadikan dia dihormati oleh malaikat dalam kubur. Di dunia dia orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan, orang yang kaya, jutawan dan sebagainya. Tapi apabila di alam barzakh, malaikat tidak pandang semua itu. Malaikat tidak menjadikan kedudukannya itu dia dihormati oleh malaikat. Tidak. Bukan sebab kekayaannya itu dia dihormati. Dengan sebab kekayaan itu malaikat menghormatinya. Dengan sebab kekayaannya, dengan sebab kedudukan pangkatnya, tidak sama. Si miskin dan si kaya, malaikat layan mereka dengan yang sama, tanya mereka dengan soalan yang sama, menunggu mereka dengan sama, menunggu kehadiran mereka dalam kubur itu sama. Tidak ada beza. Kuatlah dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan orang hormati di dunia ini, malaikat juga hormat dengannya. Tidak ada. Kecuali juga amalnya baik, itu akan dihormat. Ada beza. Orang baik yang meninggal amal soleh, dia kaya dan amal soleh, ada beza layanan malaikat. Orang miskin pun dengan amal yang baik ada beza. Jika orang miskin dengan dia miskin, sudah dari miskin dia sombong lagi lah, semacam juga. Ini nak menunjukkan bahawa harta kekayaan tidak memberi satu jaminan jika kita tidak isi dengan amal kebaikan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, inilah antara bab-bab yang ditulis oleh Tuan Guru, mengapa kita terpesona dengan kesenangan yang sementara. Maknanya boleh kita cari kesenangan itu, tapi janganlah kesenangan itu sampai kita melupakan diri kita, siapa kita, melupakan diri dari mana kita datang, di mana kita berada dan ke mana kita pergi. Jangan sampai kita hanya terfikir di mana kita berada. Kita fikir di mana kita berada, kita fikir ke tempat kita berada saja. Kita tidak fikir ke mana kita akan pergi. Bila kita fikir ke mana kita akan pergi selepas ini, mudah-mudahan dia akan melembutkan hati kita, menjinakkan hati kita yang liar, menjadikan kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat membantu kita menjadi benteng. Jika kita melakukan kesalahan, kita cepat istighfar kepada Allah. Kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Kita bukan maksum.
Kita ada hawa nafsu, kita ada kehendak dan sebagainya. Semua orang ingin kekayaan, semua orang ingin pangkat, kedudukan. Tak salah. Tapi jika kita mencari sesuatu perkara itu yang melanggar, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak kembali kepada Allah. Segala benda yang aku dapat ini dengan cara yang tak baik ini, di sisi Allah tidak betul. Aku bersalah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain daripada syirik. Semua dosa yang lain kecuali syirik kepada Allah, Allah tidak ampun. Lain daripada itu, Allah ampun dosa hamba-hambanya. Walaupun sebanyak batu-batu di lautan, sebanyak batu-batu di dasar lautan, sebanyak air di lautan, Allah ampunkan dosa kita. Jika kita bertaubat dengan sebenar-benar, dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang beriman, taubatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh, berazam bahawa nak meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Dan jika sekiranya kita terlanggar lagi, sama ada sengaja atau tak sengaja, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Pengampunan ini bukan sekali kita minta cukup, sekali kita minta cukuplah. Berkali-kali kita minta. Berkali-kali kita minta. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali, ada yang riwayat ada 100 kali. Setiap hari. Tambahan kita paling kurang kena lebih. Nabi maksud dia meminta ampun kepada Allah sebagai tanda kesyukuran dia, sebagai tanda. Salahkah dia bila sahabat bertanya, kenapa kamu minta ampun kepada Allah sedangkan kamu tidak melakukan dosa, engkau ni ahli syurga ya Rasulullah? Apakah salah aku nak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Istighfarnya itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Pengampunannya dan mohon keampunan kepada Allah itu sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah. Berbanding istighfar kita ini sebagai tanda dosa kita yang banyak kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kita menzalimi diri kita. Maka wajib kita istighfar kepada Allah. Jika Nabi 70 kali, 100 kali, maka kita sepatutnya melebihi daripada itu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah sebut, mudah disebut, ringan disebut. Allah bagi suatu perkara itu tidak memayahkan, tidak satu yang memayahkan. Untuk minta ampun kepadanya, tidak perlu kita pergi mendaki gunung, naik ke gunung untuk nak minta ampun kepada Allah. Untuk nak minta ampun kepada Allah, kita mesti pergi ke tempat yang kita kata kena mengembara, pergi naik ke bukit, ke gunung, pergi bertapa sebagainya. Tidak perlu. Di mana saja kita berada, kita boleh istighfar. Di atas tikar sejadah di rumah kita, kita boleh minta ampun kepada Allah. Sebab Allah terima, Allah mudahkan. Tapi dengan syarat
hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kita dengan Allah. Manusia tidak dapat tahu hati, ya. Kita pun tidak dapat tahu hati orang. Sebab itu kita tidak boleh menuduh, menekan dan sebagainya. Hati manusia antara dia dengan Allah. Mata zahir memandang, hanya dapat memandang segi zahir, tapi hatinya dengan Allah kita tidak dapat tahu. Itu antara dia dengan Allah. Mudah-mudahanlah Allah letakkan diri kita di kalangan orang yang sentiasa minta ampun kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, kehidupan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat keluarga yang bahagia, nikmat anak-anak yang tidak menjadi masalah kepada kita, yang tidak jadi beban kepada kita, anak-anak yang taat pada cakap pada kita, yang mentaati perintah kita, yang taat perintah Allah. Semuanya kita minta, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakanlah ya Allah pada ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina, kurniakanlah kepada kami ya Allah isteri-isteri yang menyejukkan mata hati kami, anak-anak yang dapat menyejukkan mata hati kami. Kami melihat mereka, sejuk mata kami. Melihat isteri, melihat anak-anak, sejuk mata. Qurratu a'yun. Kita balik dalam keadaan yang letih kerja, melihat anak, tenang hati kita, hilang keletihan kita, sejuk hati kita memandang. Qurratu a'yun, dapat menyejukkan mata hati kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak-anak kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa pada satu masa nanti. Ini doa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggalkan zuriat yang menjadi pimpinan kepada orang-orang yang bertakwa, yang dapat membantu agama Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti, yang jasa mendoakan kita setelah ketiadaan kita nanti. Ini yang kita harapkan, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah itu Maha mendengar segala doa. Allah Maha mendengar dan Allah mustajab segala doa, dengan syarat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Dan dalam kitab persiapan menghadapi kematian, dalam bab mengapa terpesona dengan kesenangan yang sementara, mudah-mudahan memberi pengajaran kepada diri saya dan ahli keluarga dan kepada kita sekalian. Segala yang baik itu ditangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik itu, yang lemah, tersasul dan sebagainya, adalah kelemahan saya sendiri. Mohon maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.